Kenapakah Imam Syafi'i ini dijadikan satu mazhab sedangkan dia murid kepada Imam Malik gitu kan? Juga mana Imam Ahmad anak murid bagi Imam Syafi'i, dia jadi satu mazhab macam-macam. Inilah dibagi orang alim kepada dua, orang alim awam dan orang alim mujtahid. Itu yang saya kata tadi. Bila orang alim awam seperti orang alim ramai-ramai, Imam Ghazali dan Imam Ibn Hajar, ini dia orang alim awam nisbah dengan Imam Syafi'i, dia tak keluar daripada pendapat Imam Syafi'i, dia tak sampai martabat mujtahid. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dia sampai martabat mujtahid. Bagai Imam Ahmad, bukan? Imam Ahmad bila ditanya dia satu soalan, dia jawab, si soal kata, ya Ahmad, Abdullah ibn Mubarak tidak hukum, tidak fatwa seperti engkau kata. Abdullah ibn Mubarak ni sudah kenal kan? Sudah kenal. Orang yang sangat-sangat alim. Ingat, kalau tak silap saya lebih kurang 700,000 hadis dia ingat. Abdullah ibn Mubarak, dia orang hartawan kaya, tapi pemurah. Dia bawa haji daripada Khurasan, sana pada Khurasan ke Mekah, berapa banyak orang dengan belanjaan daripada dia, beli barang wakil hadiah kepada keluarga ahli rumah dengan perbelanjaan dia. Abdullah ibn Mubarak orang sangat alim. Tapi bila ditanya Imam Ahmad jawab, pendapat Imam Ahmad tak seperti Abdullah ibn Mubarak. Imam Ahmad kata macam mana? Ibn Mubarak lam yanzil minas sama. Ibn Mubarak bukan turun daripada langit. Ibn Mubarak bukan Al-Quran. Ibn Mubarak bukan Rasulullah. Dia mungkin silap. Pendapat aku lebih betul, karena aku berdasar pada Al-Quran, aku berdasar pada hadis Rasulullah SAW. Itu dia boleh berpendapat sendiri. Oleh kerana demikianlah, dia tak boleh ikut walaupun guru dia Imam Syafi'i. Dia mimbar dia tak ikut, tapi dia sangat-sangat hormat kepada Imam Syafi'i. Dia berjalan tak berjalan di depan Imam Syafi'i. Imam Ahmad, dia ambil siapa ni, Sufyan. Mari aku nak tunjuk padamu orang yang tak pernah mata aku tengok di atas dunia, orang yang sangat-sangat alim. Dia kagum sangat kepada Imam Syafi'i, tetapi oleh kerana dia tahu hujjah, tahu dalil, dia tak boleh turun haram di atas Imam Ahmad, dia ikut Imam Syafi'i. Orang alim, dia kena ikut dalil yang dia sampai. Itu orang alim. Dia tak boleh ikut orang alim yang lain. Adapun kita orang awam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita mesti kena tanya orang pandai. Kalau kamu tak tahu, kita orang tak tahu, kena turut orang yang tahu. Inilah jadi orang imam mujtahid, dia tak ikut mujtahid yang lain kerana tak boleh dia nak ikut. Saya banding gini, adakah awak semua boleh nak ikut saya? Saya kata di depan musalla ni ada gajah 2 ekor. Di belakang saya ada jin 2-3 orang. Boleh tak nak ikut? Boleh tak nak percaya? Berasa boleh tu tak? Kerana dia tak nampak. Walau saya nampak, kata ada gajah di belakang saya nampak, kata jin misalnya. Tapi dia tak nampak, dia nak ikut macam mana? Nak ikut hal yang kita sendiri kita boleh kaji sendiri. Tapi kalau kita cerita kepada kanak-kanak yang dia tak tahu, dia kata gajah macam mana Tok Guru, yang saya tak nampak tu atau gajah yang kecil. Dia pun boleh ikut lah. Dia tak tahu. Dia balik rakyat kepada kawan dia, Tok Guru tu yang kata gajah kecil ada depan tempat kita main tadi. Dia boleh ikut lah. Dia tak tahu.
Walaupun betul tak betul, itu masalah dia yang dia tak tahu. Kita begitulah. Tetapi Imam Mujtahid minta dia dia cerita yang dia pendapat dia yang betul di sisi dia. Dia berpegang berdasar kepada hujah-hujah. Oleh kerana demikianlah Imam Mujtahid mesti ada kaedah dia. Kalau Imam Mujtahid tak ada kaedah, tak boleh kita ikut. Kerana dia ijtihad hanyut panggil, tak tahu. Kita nak ikut yang mana, kita nak soal dia tak boleh. Dia panggil dia lari. Tak ada kaedah. Semacam orang kata aku nak ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut hadis Rasulullah. Kenapa kamu tak ikut hadis ni? Misalnya tak sampai pahala baca Al-Quran, kita baca hadis yang sampai pahala baca Al-Quran. Dia kata aku tak, ini tak boleh. Saja tak boleh, kaedah dia tak ada. Dia mesti pendapat aku begini. Bila hadis umum ditaksiskan, bila hadis mutlak dikaitkan, mesti kena ada. Di dalam hadis, kalau baca kitab Ar-Risalah bagi Imam Syafi'i, Masya Allah, kitab yang sangat-sangat ilmu sangat. Ada Quran yang umum dikana umum, ada Quran umum dikana khusus, ada dalil hak mutlak dipakai mutlak, ada dalil hak mutlak dikandaki dengan muqayyad, dengan kait. Banyak kaedah ilmu. Mesti ada kaedah dia. Oleh itulah mazhab yang ada kaedah inilah ulama yang pengikut dia ni boleh mari mempertahankan. Bukan mempertahankan yang salah, mana betul yang dia faham itu. Itulah punca jadi bermazhab. Kerana dia sangat alim lah. Kesimpulannya kerana dia sangat alim. Sampai peringkat tuan guru dia Imam Syafi'i, sampai peringkat tuan guru dia Imam Malik. Bahkan lebih Imam Syafi'i lagi. Kalau kira-kira, kalau kita baca dengan, kita cakap dengan bentuk kata hakikat. Kalau bentuk hormat kita tak boleh kata mana sama lebih kurang aja. Dengan bentuk hakikat, Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam Malik lagi. Bila dia lebih alim, macam mana dia nak turut ke guru dia? Bolehkah kita turut kita lebih alim daripada tuan guru kita? Tak boleh dah. Tuan guru ni lah boleh kena ikut kita pula. Oleh kerana demikian, orang alim di Mesir yang bermazhab Imam Malik, bila Imam Syafi'i ke Mesir, dia datang hujah dengan Imam Syafi'i. Bila datang hujah, Imam Syafi'i tunjulkan hujah dia, bentangkan hujah dia, semua mari ikut Imam Syafi'i. Hampir orang mazhab Imam Malik di Mesir mari jadi mazhab Syafi'i. Sampai kepada hari ini pun mazhab Syafi'i, orang ikut mazhab Syafi'i terbanyak, majoriti di dalam negara Mesir. Ulama yang besar dia ikut hujah. Ulama awam daripada Imam Malik yang ikut Imam Malik mari berhujah dengan Imam Syafi'i, dia turut Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i ada hujah yang kuat, dalil yang kuat daripada Al-Quran dan hadis. Kerana Imam Syafi'i alim. Bila Imam Ahmad, dia tak ikut pula Imam Syafi'i, sedangkan dia anak murid Syafi'i. Kerana dia setarah dengan Imam Syafi'i, bahkan dia lebih daripada Imam Syafi'i di dalam hadis. Dia ingat 700,000 hadis Imam Ahmad. 700,000 hadis juga dia. Imam Syafi'i tak hafal. Imam Syafi'i dia alim dengan bentuk umum. Hadis pun dia alim, tapi dia tak ingat sampai ratusan ribu hadis. Imam Ahmad ingat 700,000 hadis. Bila dia ingat 700,000 hadis, dia nak pergi ikut Imam Syafi'i yang ingat 100-200,000 hadis. Dia sendiri bukan kata kita suruh dia keluar, dia sendiri terasa sifat dia aku tak boleh ikut kerana ini yang aku tahu. Tapi dia masih hormat. Itu punca yang dia tak boleh ikut. Alim sungguh. Dia alim sungguh. Kita ni dakwah saja. Yang saya cerita, saya dakwah itu dakwah kata begini. Saya pelakon ya. Saya tak bukan alim, saya pelakon tu boleh. Saya nak pelakon. Ni nak pelakon Imam Syafi'i macam mana? Mari himpun pendapat, kita mari tunjuk. Satu lagi, surau nak menjadikan musalla, nak jadi masjid macam mana? Ni kalau mengikut pendapat tuan guru yang lain satu, tapi saya ada satu pandangan yang tertentu juga saja. Isna wallahu a'lam. Yang saya ada satu dia kaedah ulama kita. Satu kaedah iaitu
syarat bagi waqif kanafsis syari'. Syaratul waqif kanafsis syari'. Syarat orang yang mewakaf, si pewakaf. Kan? Si pewakaf dia berucap macam mana itu seperti Al-Quran dan hadis daripada Al-Quran daripada Allah, hadis daripada Rasulullah.